pidato ke-9 adik Adfalina Ahmad daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Abaka Sabah naik ke pentas. Beliau akan menyampaikan pidatonya yang bertajuk Kaedah Terbaik Menyemai Ilmu dan Membudayakan Perancangan Kewangan di Kalangan Pelajar. Dipersilakan Adfalina. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dikenangkan semula memori tanggal 31 Ogos 1957, Pekikan Merdeka oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Diri kita seolah-olah dibawa semula ke saat yang penuh dramatik itu. Pekikan itu memberikan isyarat bahawa kita telah bebas daripada cengkaman penjajah dalam suatu siri penjajahan kuasa barat selama 446 tahun. Persoalannya, adakah kita benar-benar merdeka dalam merancang kewangan kita pada hari ini? Terima kasih sejambak mawar seharum kasturi kepada juragan pembawa acara yang berseri. Kombinasi kehakiman yang berintegriti, div-div kehormatan bestari. Seterusnya sidang hadirin yang dihormati. Kaedah terbaik menyemai ilmu dan membudayakan perancangan kewangan dalam kalangan pelajar. Begitulah mauduk pidato saya pada hari yang bersejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia, bumi merdeka. Sidang hadirin sekalian, pendefinisian secara tuntasnya menurut Profesor Emeritus Othman Bakar. Tajuk pidato saya pada hari ini menghendakkan kita berbicara sejauh mana cara dan strategi yang efektif untuk menyemai ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam perancangan kewangan dapat dipupuk dalam kalangan pelajar lagi agar memanifestasikan pembentukan kualiti hidup sesebuah masyarakat sekaligus memartabatkan kemajuan dan kedaulatan negara dan rakyatnya. Oleh itu, bagi merungkai persoalan ini dan membuktikan kemampuannya, 4 perspektif hujah saya unjurkan. Sidang pendengar yang budiman sekalian, hijab pidato ini saya buka dengan hujah ilmu perancangan kewangan dalam arena pendidikan berupaya mewujudkan masyarakat yang kritikal dan analitikal. Falsafah pendidikan negara telah menggariskan 4 mekanisme utama dalam usaha membentuk insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Justru itu, Kementerian Pelajaran begitu komited mengimplementasikan subjek-subjek yang berkaitan tentang perancangan kewangan. Tamsilannya, mata pelajaran pengajian perniagaan, perdagangan, prinsip perakaunan dan ekonomi asas. Semuanya ini bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar untuk memahami kebaikan dan manfaat dalam perancangan kewangan. Bak kata pepatah bangsa Bugis di Sabah, sediangi tedung sebelum nabosi, iaitu dalam bahasa Melayunya, sediakan payung sebelum hujan. Sidang intelektual yang bijaksana. Seterusnya beralih kita ke hujah saya yang kedua, yaitu tarbiyah ibu dan bapa mampu melahirkan masyarakat yang progresif. Jasad tanpa roh, seumpama gula tanpa manisnya dan seumpama mati sebelum ajal. Begitulah sebatinya perancangan kewangan dengan pembentukan sosioekonomi para pelajar. Justru itu, ibu bapa perlu memainkan peranan untuk memberi galakan kepada anak-anak untuk merancang kewangan. Jika kita tidak merancang kewangan, pasti kita akan mengalami kesulitan jika dilanda musibah dan masalah kewangan. Oleh itu, dengan adanya peluang-peluang pelaburan yang diwujudkan oleh Permodalan Nasional Berhad, maka ia akan mendatangkan pulangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pujangga Arab pernah menukilkan, benih yang bernas apabila jatuh ke laut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora dan jatuh ke bumi menjadi penawar. Dengan peningkatan pulangan dalam pelaburan tersebut, sudah semestinya ia dapat meningkatkan sosioekonomi para pelajar. Warga hadirin yang dimuliakan, seterusnya hujah saya yang ketiga di bawah lembayung kata, peranan signifikan kerajaan dalam penyemaian ilmu berupaya membudayakan perancangan kewangan.
Atas keyakinan itulah dalam rancangan Malaysia ke-10, kerajaan memperuntukkan lebih 45 bilion ringgit untuk pendidikan dan latihan. Hal ini adalah kerana negara bukan memerlukan seorang Syed Muzaffar Syukur, bahkan ribuan Syed Muzaffar Syukur serta ribuan adik jenius sepintar adik-adik putra. Dengan adanya kesedaran perancangan kewangan, para pelajar boleh menyimpan di bank dan melabur dalam amanah saham didik. Bak kata pepatah bangsa dusun di Sabah, ikodi-kodi om alait ogomu, iaitu sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dengan pulangan 2 hingga 3% kesan menyimpan di bank, ia merupakan tindakan yang positif, khususnya apabila mereka berjaya melangkah ke institusi pengajian tinggi. Sekaligus mereka dapat melihat dari mata burung, bukan dari dalam tempurung, tentang kebaikan pendidikan perancangan kewangan. Hadirin hadirat yang dirahmati, hujah saya yang keempat dan yang terakhir di bawah gugusan frasa, kaedah kesedaran individu dalam perancangan kewangan dapat melahirkan masyarakat yang berintegriti. Fakta menyatakan Malaysia kini mempunyai lebih 25 juta penduduk. Persoalannya, ada yang menjadi khalifah, ada juga yang menjadi sampah. Ada yang ke universiti, ada juga yang ke pusat serenti. Ada yang menjadi pejuang, ada juga yang masih menjadi petualang. Rentetan permasalahan ini adalah disebabkan kegagalan mereka untuk merancang kewangan dan terjebak dengan amalan kehidupan yang tidak bermoral. Oleh itu, melalui pendidikan perancangan kewangan yang teliti, ia akan dapat mengelakkan berlakunya pembaziran sekaligus mewujudkan masyarakat global yang disegani seantero dunia. Warga Dewan yang dihormati, selesai sudah tanggungjawab saya. Akhir sekali, saya tinggalkan saudara dan saudari dengan mengenang kembali petikan kata-kata Saidina Ali bin Abi Talib, yaitu sahabat Rasulullah. Beliau berkata, selemah-lemah manusia ialah orang yang tidak dapat mencari sahabat, dan orang yang lebih lemah daripada itu ialah orang yang mensia-siakan sahabat yang telah dicari. Untuk itu, marilah sidang dewan sekalian kita bersahabat dengan ilmu, dengan mendalami ilmu perancangan kewangan pada peringkat awal lagi. Ingatlah saudara, di sini bumi yang kita pijak dan di sini juga langit yang kita junjung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik Alfaliana. Waalaikumsalam. Sebagai rakan sebaya, apakah peranan adik dalam menyemai budaya perancangan kewangan di kalangan rakan-rakan? Diulangi. Sebagai rakan sebaya, apakah peranan adik dalam menyemai budaya perancangan kewangan di kalangan rakan-rakan? Bismillahirrahmanirrahim. Benarlah kata orang tua-tua, kalau ada jodoh takkan kemana. Bersua lagi kita dalam arena pidato spontan pada hari yang mulia ini. Terima kasih para hakim yang bertunjangkan keadilan. Para ilmuwan sekalian, peranan saya sebagai pelajar untuk merancang kewangan, yaitu dengan membuat simpanan di bank. Apabila saya mempunyai simpanan di bank, saya boleh menggunakan wang tersebut apabila saya melanjutkan pelajaran pada masa akan datang. Hujah saya yang kedua pula, yaitu saya boleh mengamalkan sifat berjimat cermat. Apabila saya mempunyai sifat berjimat dalam diri, saya boleh menggunakannya wang tersebut pada masa-masa kecemasan ataupun pada hari tua kelak. Hadirin sekalian, sebentar tadi rakan saya dari Sarawak telah berkata, apabila beliau menang, beliau akan menggunakan wang tersebut untuk meminang. Tetapi insya-Allah jika saya ditakdirkan menang pada hari ini, saya akan menggunakan wang tersebut untuk kepentingan pendidikan saya pada masa akan datang. Hadirin hadirat sekalian, selesai sudah tanggungjawab saya. Sebelum berakhir, saya tinggalkan saudara dan saudari dengan mengenang kembali pesanan cendekiawan Arab, yaitu Abu Bakar Shibli. Beliau pernah berkata, hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalasnya dengan buah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih adik Adfalina.